Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mujahidin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu selepas berbulan-bulan tidak bertemu. Lebih kurang berapa bulan tak bertemu lah? Empat kau. Masa sekejap pula 4 ni. Tempat lain saya tanya berapa bulan tak bertemu? 6 bulan Ustaz. 4 bulan ni. Sekarang bulan 8. Last bulan 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8. 6 bulan. 6 bulan kalau tambah 3 bulan lagi, dapat seorang lagi baby. Ceritanya. Baik. Pada pertemuan yang itu, yang mula-mula tu, selepas PKP yang dibenarkan kuliah tu, pada masa tu balik kampung. Sebab PKP tu tak dapat balik. Bulan satu lagi tu pula raya haji pula, tak dapat kuliah lagi. 2 kali lah patah. Lepas tu Haji Hamzah tanya minggu lepas, kosong tak ayat ni? Kalau saya kata tak kosong ni, tak ada jumpa dah kot sini kot. 2 kali tak datang, kali ketiga panggil pun tak juga. Kosong. Alhamdulillah, sebaik kosong ini. Jadi kita bertemu pada hari ini, insya-Allah kita dengar sedikit tentang ensiklopedia kiamat ni. Kita masih lagi bicarakan tentang fitnah kubur ataupun azab kubur. Dan tajuk pada pagi ini ialah al-isti'azah billah min fitnatil qabri wa azabil qabri. Kita sebelum ni kita dah lihat bagaimana nak melepasi daripada ujian kubur dan azab kubur. Dan pada pagi ini tajuk ni ialah memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada ujian kubur dan azab kubur. Pengarang ni kata ujian dan azab kubur ni adalah satu benda yang besar dan menakutkan. Dan Nabi SAW sentiasa berdoa daripada Allah Ta'ala agar melindung dirinya dalam solatnya dan daripada luar solat. Dan Nabi SAW juga menyuruh sahabatnya berbuat demikian. Ini amalan yang perlu dibuat ni. Amalan yang perlu dibuat. Sebab ujian kubur dan fitnah kubur ni sebagaimana kita dah lalui, dia adalah satu benda yang pasti. Satu benda yang pasti bagi orang yang kufur dengan Allah Ta'ala ataupun orang itu banyak dosa dengan Allah Ta'ala, dia pasti ada. Begitu juga orang mukmin. Orang mukmin pun dia ada dosa dia juga. Jadi benda tu ada. Dan Nabi SAW amalan dia ialah sentiasa isti'azah. Dia melindung diri dia dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Dan Nabi SAW buat benda ni dalam solat ataupun di luar solat. Dan Nabi SAW juga menyuruh sahabat-sahabat berbuat demikian. Jadi ini benda besar. Nabi sendiri buat, apatah lagi dalam solat. Solat ni satu ibadah yang cukup hebat. Satu ibadah, orang kata apa, hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW suruh pula sahabat buat. Ini benda besar lah ni. Dah kena buat. Hadis Nabi SAW, Siti Aisyah, dia pernah cerita kepada Nabi SAW tentang azab kubur. Wanita Yahudi tu dia kata semoga Allah melindungkan kamu daripada azab kubur. Yang ni pun hadis ni kita dah lalui sebelum ni. Pada masa tu Siti Aisyah radhiyallahu anha dia tak tahu cerita tentang azab kubur ni, tak tahu. Jadi apabila ada orang wanita Yahudi ni memang dia Yahudi betul. Dia bukan Islam. Tapi dia tahu ada azab kubur ni. Dia kata moga kamu dijauhkan daripada azab kubur. Siti Aisyah pun rasa pelik. Dia pun tanyalah pada Nabi SAW. Betulkah ada azab kubur ni? Nabi kata na'am, azabul qabr. Ada azab kubur. Kemudian Siti Aisyah kata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalla salatan illa ta'awuz min azabil qabr." Dan selepas itu dia kata aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah selepas dia mendirikan solat
Mana selepas habis solat, melainkan illa ta'awuzu min azabil qabri. Melainkan dia berdoa berlindung daripada azab kubur. Ini amalan Nabi SAW. Dia doa tu selepas solat. Selepas solat, Nabi doa berlindung daripada azab kubur. Ini sebagaimana yang disebut oleh Siti Aisyah. Begitu juga daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW dia kata, dia dengar Nabi SAW baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Doa ni biasa kita dengar ni. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada lemah, wal kasal, dan malas-malas, wal jubni wal bukhl wal haram, dan pengecut, dan bakhil, dan nyanyuk. Doa ni pun penting juga kita hafal ni. Doa ni doa yang biasa kita sebut, kan? Tapi kalau kita faham maksud dia, minal kasal, daripada lemah, wal kasal, daripada malas-malas. Hidup kita ni kan kadang ada ketika waktu kita ni rasa malas-malas, kan? Semua benda yang baik jadi malas, benda yang tak baik ni jadi rajin. Sifat manusia begitu, jiwa dia. Wal jub, pengecut. Benda yang benar ni jadi takut nak cerita pula. Benda tak benar berani pula, kan? Benda yang tak betul nak viral kan. Benda yang tak benar ni simpan. Wal bukh, bakhil, minta sedikit bila keluar sikit untuk tolong orang ni, jadi rasa susah nak buat keluar. Wal haram, dan nyanyuk. Ni peringkat-peringkat usia-usia tertentu ni dia akan datang penyakit ni. Ni kita minta lindung dengan Allah Taala. Dan doa yang kita nak tinggi ialah Nabi SAW sebut, wa a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung dengan kamu wahai Allah min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang ni kita ayat ni maksudnya doa ni lah Nabi SAW sebut. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung dengan kamu daripada fitnah-fitnah orang yang hidup dan orang yang mati. Ini nak tunjuk apa ni? Bahawa Sayyidina Anas bin Malik ni dengar Nabi SAW doa selepas solat. Jadi doa dia begitu. Doa dia yang mengatakan bahawa dia berlindung, Nabi SAW berlindung daripada azab kubur dan daripada fitnah orang hidup dan orang mati. Kemudian Siti Aisyah juga dengar hadis yang lain lebih kurang sama juga tadi. Lebih kurang sama. Baik. Jadi ini yang kita boleh ambil satu pengajaran, ialah selepas solat kita doa. Jadi lepas solat ni biasanya kita zikir. Zikir apa yang biasa kita zikir tu. Dan semasa kita doa, kita boleh doa. Kalaulah imam tidak berdoa, kita boleh doa sendiri. Kita boleh doa sendiri. Tak semestinya ustaz imam tak doa. Salah ke imam pula. Salah ke pak imam juga. Semua salah pak imam. Kita boleh doa. Kalau pak imam tu tak doa, kita doa lah. Kan? Kadang imam ni doa yang orang kata umum. Tapi kita ni ada yang kita nak sendiri tu. Kita hajat kita tu. Kan? Contoh imam, dia tak ada doa pun yang benda yang kita nak. Kita nak. Contoh kita nak apa? Kita nak luluh periksa ke? Pak imam dia tak nak luluh periksa dah. Dia dah habis dah periksa ni. Kan? Contoh makmum tu nak apa? Nak bertambah rumah satu lagi. Pak imam tak minat dah benda-benda ni. Kan? Jadi kena sendiri-sendirilah. Kalau Pak imam pula minta doa tambah rumah, masalah pula kan? Jemaah bukan semua begitu. Gitu. Jadi doa ni dia ada, kata ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Jadi kalaulah Pak imam tak doa, kita doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Doa tu biasa kita dengar. Kalau kita tak ingatnya doa ni, boleh lepas ni Google lah. Doa lindung azab kubur. Keluar daripada Google tu, copy yang tu lah. Jadi selepas solat boleh kita doa. Sama ada lepas solat ni kita baca biasa je, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Ataupun semasa kita dah nak doa betul-betul tu, kita masukkan doa dalam tu. Boleh. Jadi apabila kita doa tu, kita rasa benda ni cukup besar. Sebab apa? Nabi SAW buat. Nabi buat ni. Bukan orang calang-calang ni, Nabi buat. Nabi SAW ni kita faham, dia ni maksum. Tak ada dosa. Kan? Tak ada dosa dia. Tak ada dosa. Jadi kalau ikut dari segi kiraannya tak kenalah azab kubur ni. Tapi Nabi itu sendiri pun minta daripada, melindung diri daripada Allah Ta'ala. Baik, kemudian Nabi SAW dia menyuruh sahabat-sahabat dia berdoa, berlindung diri dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur.
Nabi kata ta'udzu billah min azabil qabr. Wahai sahabat-sahabat, Nabi kata ta'udzu, kamu berlindunglah dengan Allah Taala daripada azab kubur. Ini Nabi SAW suruh. Suruh sahabat-sahabat ni. Tapi suruh ni dia bukan wajib ni. Dia wajib. Ini galakkan, haruslah. Tapi apabila Nabi SAW suruh tu mana satu benda yang kuat lah. Satu benda yang kuat. Satu benda yang perlu dilakukan. Kalau tidak, tak suruh. Sahabat-sahabat pun kata na'udzubillah min azab qabr. Kemudian kami pun sentiasa berdoa kepada Allah Taala berlindung daripada azab kubur. Kalau kita tengok doa ni, kenapa dia berlindung dengan Allah ni? Sebab berlindung dengan Allah ni, Allah Taala ni yang paling berkuasa sekali. Azab kubur ni satu benda yang kita nak lawan tak boleh, nak elak pun tak boleh, kan? Tapi kita berlindung dengan Allah Taala ni, Allah yang menjadikan segalanya, itulah yang paling berkuasa. Sebab itulah kalau contoh kita nak hindar daripada gangguan syaitan, gangguan iblis, sihir dan sebagainya, kita akan baca 3 kul tu. 3 kul tu apa? Berlindung dengan Allah Taala. Sihir-sihir ni nampak kuat dah kita ni. Kita pun tak nampak dia. Santau ke apa. Tapi kita berlindung dengan siapa? Berlindung yang paling berkuasa lagi. Allah Taala tu kita berlindung. Tu yang kata hebat tu. Jadi apabila kita baca 3 kul tu, jangan kita rasa ayat biasa-biasanya. Ayat ni ayat besar. Dan Nabi SAW pun sentiasa baca ayat tersebut. Baik. Kemudian Nabi SAW kata, istajiru billah min azabil qabr, fa inna azabal qabri haqq. Nabi SAW pun kata dalam hadis yang lain, dia kata, berlindunglah kamu dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabat dia berlindung daripada 4 benda. Ista'izu billah min azabil qabr. Ista'izu billah min jahannam. Ista'izu billah min fitnatil masihid dajjal. Ista'izu billah min fitnatil mahya wal mamat. Nabi SAW minta sahabat-sahabat ketika itu untuk berlindung daripada 4 benda. Jadi bila Nabi SAW suruh sahabat dia, termasuk juga kita lah. Kita ni umat Nabi SAW. 4 benda lindung daripada Allah Ta'ala. Berlindung dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, ista'izu billah min azabil qabr. Kamu berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Yang pertama. Ista'izu billah min jahannam. Kamu berlindunglah dengan Allah daripada azab jahannam, azab api neraka. Ista'izu billah min fitnatil mahya min fitnatil masihid dajjal. Kamu berlindunglah dengan Allah daripada fitnah masihid dajjal. Ini dajjal akhir zaman ni. Ista'izu billah min fitnatil mahya wal mamat. Dan kamu berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada ujian, daripada fitnah orang yang hidup dan orang yang mati. Ini benda yang perlu kita minta lindung dengan Allah Ta'ala. Jadi bukan azab kubur saja. Kita lindung daripada azab kubur, lindung daripada azab neraka, kemudian lindung daripada dajjal, dan kita lindung daripada fitnah orang hidup dan orang mati. Kalau kita tengok doa Nabi ni biasa disebut min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung daripada fitnah masihid dajjal. Doa ni, dajjal ni dia keluar akhir zaman. Keluar akhir zaman. Nak dekat kiamat tu keluar, kan? Dajjal ni. Dan Nabi SAW ni dia awal lagi. Awal lagi. Kita dengan Nabi SAW lebih kurang 1400 tahun lebih lah. 1400 tahun dulu. Dan sebenarnya Dajjal ni, kalau kita tengok dalam riwayat kisah-kisah Nabi ni, semasa zaman Nabi Nuh AS. Zaman Nabi Nuh lagi AS dah cerita tentang Dajjal. Padahal Nabi Nuh ni awal-awal lagi, jauh lagi dengan Nabi SAW. Sebab Nabi Nuh ni dia lebih dekat dengan Nabi Adam tu. Adam, Nuh. Adam, Nuh, Hud, Soleh. Nabi SAW sini. Jauh. Tapi semasa zaman Nabi Nuh ni dah cerita dah tentang Dajjal ni. Nak kata kejahatan, fitnah Dajjal. Nak katanya sebab fitnah Dajjal ni dia terlalu sukar. Kalau iman sikit-sikit tu terpengaruh dengan Dajjal. Dan Nabi SAW pun semasa zaman dia pun dah suruh dia berlindung daripada Dajjal. Nak kata ujian Dajjal tu besar. Dan kita ni pun semakin hampir dengan hari kiamat tu. Semakin berakhirnya hujung dunia tu. Yang kita pun perlu berlindung dengan Allah Ta'ala daripada Dajjal tersebut. Dajjal tersebut ni, Dajjal ni Dajjal yang betul. Jangan Dajjal yang orang mengaku. Zaman sekarang ni banyak.
Ada orang mengaku jadi Nabi. Dajjal pun ada juga orang mengaku. Kan? Sebab bila mengaku jadi Dajjal ni, dia rasa hebat lah. Kalau mengaku jadi Nabi ni, maksudnya pengikut dia anggap dia benda baik. Bagi duit, bagi harta. Kalau mengaku jadi Dajjal ni, jadi orang ikut dia pula. Dari segi kejahatan, dia bagi harta juga. Jadi manusia ni begitu. Baik, itu yang kedua. Wa kana ya'muruhum bil isti'adah fi shalah ba'da tashahhud min azabil qabr. Jadi Nabi SAW berdoa dalam solat, selepas solat, kemudian Nabi SAW minta sahabat doa selepas solat. Yang ketiga, Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat dia berlindung dengan Allah Ta'ala ataupun doa melindung diri dengan Allah Ta'ala selepas dalam solat, selepas tasyahud. Selepas tasyahud akhir. Selepas tasyahud akhir. Kenapa bila kita duduk tahiyat akhir tu, tahiyat akhir tu, at-tahiyyah tu sampai habis kan. Sampai habis tu bila kita habis tahiyat, baca tahiyat tu kan, kita pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cepat-cepat kita ni. Sebab lama dah tahiyat ni. Kan? Tapi kadang-kadang kita dengar imam ni lepas tahiyat tu kita boleh dengar. Lama pula dia baca doa apa tak tahu ni. Kan? Ni bukan tahiyat ni. Sebab kita tahu bila lepas tahiyat tu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang tu kita belajar. Sebenarnya dalam solat ni dia ada tempat yang kata doa mustajab. Tempat doa mustajab yang biasa kita tahu ialah sujud. Sujudnya akhir tu. Sujudnya akhir tu tempat doa mustajab. Sebab tu lah kadang-kadang setengah orang ni lama sikit dia sujud situ. Dia nak minta situ, dia minta lah. Ada satu lagi ialah selepas tasyahud. Lepas daripada tasyahud akhir tu, tahiyat akhir tu, kita minta doa tu. Masa tu adalah masa yang mustajab. Cuma jarang orang kita ni apabila lepas tahiyat tu dia pun terus Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada masalah nak buat. Tapi nak katanya situ ada satu tempat yang mustajab. Jadi kita bacalah doa apa-apa yang sepatutnya. Ataupun doa yang kita baca. Dan Nabi SAW dia baca doa tu selepas tahiyat akhir ni. Ni yang kita jarang kita dengar ni. Kita biasanya sejak kecil dia baca at-tahiyat, lepas tahiyat salam. Yang tu ialah orang kata apa? Cara ibadat peringkat beginner. Beginner ni begitulah. Apa yang wajib saja buat. Tapi ada lepas beginner kan dia tinggi sikit. Lepas tahiyat akhir tu doalah apa nak doa tu. Fa'an Abi Hurairah dia kata iza tashahha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iza tashahha ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Jika kamu dah melakukan tasyahud akhir, dah habis dah baca tahiyat akhir ni, maka kamu berlindunglah dengan Allah daripada 4 benda. Macam yang tadi juga. Temu yang tadi tu selepas solat. Yang ni Nabi SAW kata sahabat dia baca selepas tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab jahannam, azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada ujian orang mati dan orang hidup. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada ujian fitnah dajjal. Ni doa ni kalau kita dengar ni lebih kurang macam tadi lah. Cuma dia ada berubah-ubah dia punya tempat dia. Kadang yang tu duduk awal, yang tu duduk belakang. Tapi lebih kurang sama je. Tak semestinya kena ambil sebiji-sebiji tu. Jadi itu doa tu yang kita minta tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang tu yang kita baca, biasa kita baca. Jadi yang tu pun kita boleh baca sama je. Begitu juga Ibn Abbas dia kata Nabi SAW mengajar doa ini seperti mana dia mengajar surah dalam Quran. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Doa yang tadi juga, cuma ni dalam hadis yang lain. Nabi SAW dia ajar doa ni, dia kata sebagaimana Nabi ajar Quran. Surah-surah dalam Quran, Nabi tekankan doa ni. Maknanya doa dia begitu penting. Cuma kalau kita tengok, lepas kita dengar tadi, doa tu dia tak sama. Dia punya dia punya susunan kan. Yang tadi duduk depan, ni duduk belakang. Tapi lebih sama je sebenarnya. Allahumma inna na'udzubika min jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab neraka jahannam.
Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung dengan kamu daripada ujian, daripada fitnah masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung daripada fitnah orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi ni tiga benda yang kita lihat bagaimana Nabi SAW dia berdoa berlindung diri daripada azab kubur. Nabi SAW berlindung ni, dia baca doa selepas solat. Dan dia menyuruh sahabat-sahabat dia buat demikian. Yang kedua, Nabi SAW doa selepas tahiyat akhir sebelum beri salam. Jadi boleh doa pada ni ataupun doa yang lain. Jadi doa yang Nabi SAW ajar tu doa yang hampir sama. Cuba tuan-tuan ikut apa yang saya baca ni. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Yang ni tuan-tuan kena hafal. Ni hafal. Ni kerja rumah ni. Kerja rumah. Kerja rumah kena buat sepanjang hidup. Jenuh. Biasa kerja rumah buat sekali je. Ni sepanjang hidup. Sebab Nabi SAW suruh buat. Jadi kita kena buat. Kan? Kita kena buat. Nabi SAW dia macam kalau kita tengok dalam keluarga kita kan. Kadang-kadang ayah kita ke mak kita dia, atuk kita dia akan beri nasihat. Kadang-kadang cakap biasa-biasanya. Tapi kadang dia akan bagi nasihat sepatah. Contoh kalau anak pergi asrama, solat jangan tinggal. Dia cakap sepatah tu je. Kan? Sepatah tu je. Solat jangan tinggal. Lepas tu duit tu jaga betul-betul. Dua tu. Dua benda tu. Kan? Ataupun belajar aja rajin. Dia kadang-kadang anak-anak ni beza-beza. Ada setengah anak tu dia tak pesan pun suruh solat. Belajar aja rajin. Yang tu solat jangan tinggal. Pada anak sama je. Keluarga adik-beradik. Sebab apa? Yang tu solat dia memang jaga betul dah. Masalah belajar je suku main-main. Gitu. Yang ni pula belajar okey. Tapi solat tu dia jadi macam lambat-lambat sikit. Jadi mak ni dia pesan begitu. Jadi benda tu penting. Jadi bila Nabi SAW pesan pada kita ni, Nabi ni kedudukan dia lebih tinggi daripada mak kita tu. Lebih agung lagi. Jadi dia nampak umat dia tu. Jadi apabila Nabi SAW pesan demikian, yang tu kita kena buat. Jadi kalau tuan-tuan mungkin tak ingat ataupun tak biasa tu, boleh cari kat buku. Kalau tak jumpa pun Google lah zaman sekarang ni. Google tulis doa lindung azab kubur. Jumpalah doa tu lebih kurang. Baik. Kita berhenti syuruk kan. Jadi kita masuk tajuk lain sikit. Golongan yang terpelihara daripada fitnah kubur dan azab kubur. Sebelum ni kita tengok azab kubur ni pasti memang ada, dan orang mukmin pun boleh terkena dengan azab kubur ni. Rupa-rupanya ada golongan yang memang terpelihara daripada azab kubur ni. Terpelihara daripada azab kubur. Pengarang ni sebut setengah-setengah orang mukmin ini dia kata mereka melakukan amal yang begitu berhebat. Amal ibadat ataupun amalan yang begitu hebat. Sehingga mereka ini terpelihara daripada azab kubur. Ini golongan orang mukmin ni, dia buat satu benda yang menyebabkan dia memang tak kena dengan azab kubur ni. Immune kalau bahasa orang putih sekarang ni. Immune, maksudnya tak kena. Ada wabak datang, tak kena. Macam COVID ni. COVID ni dia tak ada imunisasi lagi, tak ada perisai lagi. Jadi tu langkah berjaga-jaga tu. Langkah berjaga-jaga, kena berjaga-jaga. Tapi kalau macam wabak-wabak lain tu, kalau tuan-tuan ingat yang ta'un ke apa dulu tu kan, itu pun merebak juga. Tapi bila ada imunisasi tu, dia terkawal. Terkawal. Ini bagi golongan yang ambil imunisasi lah. Ada juga yang tak nak ambil imunisasi ni ada. Kawan saya pun ada. Ustaz-ustaz pun ada. Tak tahu macam mana diorang fikir. Dia fikir kadang terpengaruh dengan hujah-hujah yang golongan yang tak perlu ada imunisasi ni. Tanya ni siapa pakar-pakar ni? Pakar-pakar dia bukan doktor pun. Orang yang berasa diri dia ada ilmu doktor. Tu masalah betul. Kalau doktor sendiri tak apa ni. Orang yang berasakan diri dia ada ilmu doktor. Ilmu doktor ni bukan senang. 7 tahun. 7 tahun, 6 tahun. Tapi dia ni pula bukan doktor. Kadang-kadang dia kerja hospital. Tapi bukan hospital. Bukan bahagian doktor.
Tapi bila ditulis kat Facebook macam-macam. Jadi ada setengah-setengah kadang-kadang ustaz pun mudah terpengaruh. Ustaz ni bila terpengaruh bahayalah. Bila dia ceramah nanti dia cakap ke orang. Orang percaya ke ustaz ni. Tu dia. Tu cerita lain. Cuma nak katanya imunisasi begitu. Yang COVID ni belum lagi. Jadi golongan yang pertama yang terpelihara daripada azab kubur ni siapa? Asy-syahid. Orang yang mati syahid. Rupa-rupanya orang mati syahid ni besar dia punya ganjaran dia. Kita ingat ganjaran dia yang lain tu begitu. Rupanya dalam kubur pun dah orang kata apa, tak perlu nak orang kata nak, kalau macam kita sini lah, nak masukkan kena apa? Kena orang kata apa? Kena letak kepala dekat situ apa? Dekat apa orang panggil tu? Scanner. Allah Akbar. Bahasa Melayu apa? Pengesan suhu. Pengimbas. Pengimbas suhu. Bahasa Melayu kita hilang dah. Scanner, faham. Pengimbas suhu tu apa? Baik. Jadi kalau orang tu dah hebat daripada jauh, dia pakai masuk keluar tu. Tapi masalah kan, kalau dia terus dia masuk tu tanpa tu, ni something wrong ni kan. Semua orang ni dia seorang pula. Bahaya juga. Baik. Jadi orang yang mati syahid ni sebagaimana riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Miqdam bin Ma'di dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lisyahid indallah sittu khisal." Orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 anugerah. Syahid ni tuan-tuan kena faham, orang yang mati syahid di jalan Allah Taala, yang menegakkan kalimah Allah Taala, menentang orang yang menentang ajaran Allah Taala. Ni kena faham tu betul ni. Sebab zaman sekarang ni dia ada setengah-setengah fahaman ni, kita mati syahid. Mati syahid maksudnya macam mana? Kita serang, buat serangan kepada orang-orang yang bukan Islam. Itu yang meletup tiba-tiba rumah ibadat tu, pum meletup. Sebab apa? Ni tak Islam ni, kufur. Jadi bila nak letup tu, mati juga. Jadi mati syahid. Ni yang saya sebut ni bukan di Palestin. Palestin cerita lain. Ada juga apabila tu pergi contoh lawan pemerintah. Lawan pemerintah. Contoh di Filipina. Filipina kita lawan. Sebab apa? Sebab dia ambil tanah kita dan sebagainya. Jadi benda-benda begini kena faham. Supaya kita tak terpengaruh dengan orang kata tafsiran-tafsiran yang mengajak kita mati syahid. Pergi ke fisabilillah. Juang jalan ke jalan Allah. Tapi rupanya tak pergi juang jalan Allah. Itu masalah dia. Takut-takut mati tu jadi mati sia-sia. Mati sia-sia. Macam letukkan diri. Sebab orang amat rumah ibadat orang yang bukan Islam. Jalan jihad macam mana tu? Macam mana boleh jihad pula begitu? Sebab dalam Islam memang dia biarkan kita bagikan orang bukan Islam tu amal ibadat dia. Kita tak boleh halang, tak boleh wajib orang ni masuk Islam. Dia nanti akan masuk Islam. Sebagaimana di Mesir, bangunan gereja yang besar-besar sama sekarang. Apabila Amr al-As masuk, dia tak suruh pun runtuhkan. Dia suruh buat masjid baru. Dan sampai sekarang masjid-masjid di sana gereja tu ada sampai sekarang besar-besar. Tapi penduduk dia macam mana? Penduduk ramai masuk Islam. Asal usulnya semua majoriti Nasrani, Kipti, Katolik. Tapi sekarang ramainya Islam. Yang minoriti je yang Nasrani, Kristian. Tapi gereja masih sampai sekarang ada. Tuan-tuan boleh tengok. Begitu juga contoh apabila di Filipina ataupun di Indonesia tu. Dia geng-geng begini. Dan geng dan begini kalau tuan-tuan tengok kan ada yang sebelum ni dekat Hulu Langat kena tangkap tu. Itu yang intelijen polis dapat kesan awal ni. Dia punya pahaman apa? Jihad ni. Jadi kadang-kadang anak-anak muda ni terpengaruh dengan benda-benda begini. Jadi kena perhati juga. Sebab kadang-kadang benda ni kita pun tak tahu. Anasir tu masuk dalam rumah kita. Kalau jihad jalan Allah Ta'ala betul tak apa. Ni jihad ni diselewengkan. Takut-takut bila mati tu mati sia-sia. Rugi juga mati sia-sia ni kan. Amal ibadat kita bukan banyak pun. Mati pula dalam keadaan tak kena. Tapi bila syahid ni syahid yang betul. Dapat 6 perkara. Yang pertama, Nabi SAW kata, yughfaru lahu min awwali daf'ah. Dia ni diampunkan dosanya. Diampunkan dosanya sebaik saja dia mati. Ni hebat orang mati syahid ni. Dipeliharakan, diampunkan dosanya sebaik saja rohnya dicabut. Wa yara maq'adahu fil jannah. Diperlihatkan tempatnya di syurga. Ni orang mati syahid. Wa yujaru min azabil qabr, dan dia dipeliharakan daripada azab kubur. Yang ni yang kita nak ni. Maksudnya dalam azab kubur tu dia dah memang confirm dah. Dia tidak perlu ada azab kubur. Dah dapat label dah kan. Kan. Kalau macam kita kalau covid kan dia pakai apa? Gelang. Maksudnya tahu ni covid ni. Jadi kalau mati syahid ni dia tahu dah, dah tanda dah. Ni tak perlu azab kubur ni. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia pula selamat pada hari kiamat.
Hari kiamat ni macam-macam ujian, kan? Macam-macam ujian sama orang mukmin tak mukmin, dengan air peluhnya, dengan kepanasan mataharinya, tapi dia di akhirat ni selamat. Ini hebatnya Allah Taala ni, bagaimana dia boleh buat berbilion-bilion manusia di hari akhirat ni, tapi yang ni kena ujian. Ini tak kena ujian. Yang ni pula kena. Kalau macam contoh peluh ni sampai kat kaki, ni sampai kat pinggang, ni sampai telinga, ada sampai tu berenang. Padahal duduk kawasan sama. Ini bagaimana Allah buat? Wallahu a'lam. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar al-yakut, dan diletakkan di atas dia ada mahkota daripada yakut, batu yakut. Min khairum minad dunya wa ma fiha. Diletakkan permata yakut yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya dia letak mahkota ni ada permata yakut. Kita ni kalau kita orang lelaki kan kita ada cincin. Saya tak pakai cincin. Orang kita kan ada cincin. Kalau pakai cincin ni zamrud pula. Zamrud kawan hijau tu. Zamrud ni tuan-tuan. Kalau siapa yang minat cincin ni dia tahulah. Tapi kalau siapa tak minat cincin, cakaplah pasal cincin apa, dia tak minat. Kan? Tapi kalau orang peminat cincin, tengok saja. Zamrud. Dia tanya ni Colombia ke Mosul ke apa. Jadi dia geng-geng apa permata ni lain. Ni yakut ni letak kat dia ni, Nabi SAW kata lebih baik daripada seisi dunia. Zamrud tu kalau kita main hebat dah kecil tu, berapa 30,000 apa tu kan. Tapi yang ni mana lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya nilai paling tinggi lah. Nak kata apa? Nak katanya orang syahid ni dia makai satu mahkota yang batu permatanya memang nilai dia tak boleh nak kita bandingkan. Ni orang macam syahid. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjah minal huril 'ain. Ni orang lelaki suka dengar ayat ni. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain, dan dikahwinkannya dengan 72 bidadari di syurga. Ni orang macam syahid ni tuan-tuan. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjah minal huril 'ain, dikahwin dengan 72 wanita daripada bidadari. Bukan seorang, bukan 4, 72. Tapi kena ingat yang ni untuk orang mati syahid. Orang mati syahid. Tapi lah, adakah orang mati syahid ni dia boleh pergi berjuang tu dia nak benda ni? Bukan. Dia apabila berjuang jalan Allah ni, bagi dia nak mati syahid, Allah nak bagi apa tu ikut Allah Taala. Kan? Yang penting mati syahid. Ini sahabat-sahabat dulu kan. Sahabat-sahabat dulu. Tapi pahala dia besar ni, 72. Ni pahala dia. Wa yashfa'u min 70 min aqrabaihi, dan dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang daripada kaum kerabat dia. Masuk guna tiket dia lah. Bagi tiket, okey 70. Okey, masuk sini, masuk 70. Syafaat. Jadi yang ni kita nak tengok ialah bagaimana orang mati syahid ni dia dapat 6 dia punya ganjaran dia ni. Yang pertama, apabila sebaik saja dia mati ni, Allah dah ampunkan dosa dia. Ni hebat ni. Kosong dah. Kemudian dia tahu dah tempat dia di syurga kat mana. Kemudian dia pelihara daripada azab kubur. Hari kiamat dia diamankan, terpelihara daripada ujian, fitnah azab kubur, daripada fitnah padang mahsyar. Dan diletakkan, dipakaikan padanya mahkota daripada batu-batu permata yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dikahwin dengan 72 bidadari syurga, dan dia boleh bersyafaat kepada 70 kaum kerabat dia. Jadi banyak 6. Cuma apa yang kita nak sini ialah dia ni terpelihara daripada azab kubur. Hadis yang satu lagi, Nabi SAW, ada seorang lelaki dia kata, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Ya Rasulullah, dia kata, kenapalah orang mukmin ini dengan azab kubur? Azab kubur, dia ujian dalam azab kubur illa syahid, kecuali orang mati syahid. Jadi ada sahabat tanya. Sahabat-sahabat ni, dia apabila dia tak jelas, dia tanya ya Rasulullah SAW. Ni perangai sahabat. Ditanya direct. Kenapa orang mati syahid tak kena ujian kubur ni? Nabi kata apa? Kafa bi barakatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah, dia kata apa? Bilasan pedang yang bermain-main, kilauan pedang ni bermain-main di atas kepala dia ni. Fitnah. Ujian. Sebab orang apabila syahid ni, apabila orang mati syahid ni, maksudnya dia masuk ke medan perang. Masuk medan perang. Kalau zaman dulu ni guna pedang. Jadi nak guna pedang ni, nak masuk ke medan perang tu kan dia berkilauan pedang tu. Sok. Itu pun ujian yang paling besar. Kalau tak berani, tak ada terjun ke medan perang ni. Tapi sahabat-sahabat ni dia terjun tu, dia dah nak mati syahid. Sama ada syahid atau menang. Sama ada syahid atau menang. Yang pertama nak syahid.
Kalau zaman sekarang tak adalah pedang tu. Apa? Bullet tu lah, peluru tu kan. Peluru ni kalau kita tengok video-video orang yang duk perang dekat Syria ke apa, kan dia perang jauh. Ni lagi dahsyat. Tak nampak peluru tapi pum pum sup 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 sup. Yang tu kalau kita tak kuat pun tak jadi kan, tak terjun juga. Ni nak kata apa? Nak kata apabila berada di situ tu, dia punya peluru tu dah ujiannya cukup besar dah bagi dia tu. Kalau iman tak kuat ni, jadi itulah satu ujian bagi orang yang mati syahid. Jadi golongan yang pertama yang terpelihara daripada azab kubur ialah orang yang mati syahid. Ini antara orang kata apa, ganjaran Allah Ta'ala beri kepada mereka. Tapi yang sebagaimana saya ingatkan, syahid ni di jalan Allah yang benar. Bukan jalan syahid rekaan manusia ni. Ada lagi 2, 3, 4 lagi golongan ni, insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika an man siwak. Allahumma inna na'udzu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Walhamdulillahirabbil alamin.